Okey. Okey, kita dapat berbengkel bersama-sama. Okey, sebelum kita teruskan bengkel kita pada pagi ini, okey, cikgu nyatakan sedikit berkaitan dengan penceramah kita pada pagi ini. Okey, penceramah kita pada pagi ini ialah Dr. Tan CL ataupun Cikgu Tan CL, merupakan seorang guru yang mengajar bahasa Melayu lebih pada 20 tahun dah. Okey. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada dirinya, beliau banyak mengongsikan ilmu kepada guru dan murid di seluruh dunia melalui laman blog beliau iaitu www.cikgutancl.blogspot.com.my. Okey, yang kini sudah dilayari lebih 12 juta pengguna internet. Okey, pada masa yang sama, beliau juga menulis artikel untuk majalah Pelita Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, pada masa yang sama, beliau juga bekerjasama dengan pelbagai institusi pengajian tinggi untuk menjayakan program kebahasaan dan program kecemerlangan PT3 dan SPM. Okey, beliau berharap agar perkongsian ilmu yang dilakukannya akan dapat meningkatkan keyakinan guru-guru dan murid-murid se-Malaysia. Okey, itu sedikit berkenaan dengan Dr. Tan CL. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu serahkan kepada Dr. Tan CL untuk meneruskan bengkel pada pagi ini. Dipersilakan, Dr. Okey, selamat pagi Cikgu Rosnani dan guru-guru di Sekolah Menengah Sinar Bintang. Okey, saya berharap agar murid-murid sudah bersarapan, bersiap sedia untuk menerima ilmu yang akan saya kongsikan. Ya. Hari ini saya akan masuk pada bahagian penulisan pada bahagian kertas 1. Okey, kalau sempat saya akan masuk ke dua-dua bahagian, tetapi saya tidak mahu terlalu mengejar masa kerana pada pandangan saya murid harus memahami setiap perkara yang kita sampaikan, barulah PDP kita akan berjalan dengan penuh makna dan juga mencapai objektifnya. Pada masa yang sama, cikgu juga memerlukan pelajar-pelajar berkomunikasi dengan saya, menjawab soalan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, pelajar-pelajar boleh bertanya kepada saya. Okay? Jika ada apa-apa soalan, terus bertanya dan cikgu akan cuba jawab mengikut pengalaman, pengetahuan yang saya ada. Okey, kita akan mulakan dengan kertas ataupun cikgu akan memperkenalkan format SPM. Sebenarnya SPM, subjek bahasa Melayu, dia ada 4 kertas. 4 kertas ini mungkin tidak dikenali oleh pelajar, ya, tapi pelajar kena tahu. Kita ada 2 kertas ujian menulis. Okey. Kertas 1 ialah kertas kemahiran menulis. Kertas 2 melibatkan juga kertas kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran ketiga ialah kemahiran bertutur. Dan kemahiran kertas ketiga, ya, kertas keempat ialah kemahiran mendengar. Maka kita ada ujian lisan. Bagi kertas 3 ialah ujian lisan, kertas 4 ialah ujian mendengar. Okey. Kertas 1 ialah kertas penulisan, okey. Kertas 2 ialah kertas pemahaman, termasuklah tata bahasa, pemahaman, novel dan juga rumusan. Okey, maka dikaitkan dengan kemahiran membaca, ya. Ini ialah kemahiran menulis, maka ada sedikit berbeza antara mereka. Baik. Seterusnya kita akan lihat pada ni satu buku, ada satu package buku baharu saya. 4 buah buku ini baru RM21 saja. Kalau sudi nanti bolehlah beli, ya, dengan package. Kalau cari dalam Shopee boleh nampak ada package buku terbaru saya dalam Shopee ada. Pelajar-pelajar boleh beli untuk meningkatkan latihan dan pengetahuan anda. Okey. Baik. Format instrumen peperiksaan SPM mulai 2021. Cikgu tak mau cerita banyak-banyak. Cikgu akan fokus pada kertas 1 saja. Maka saya zoom pada kertas 1 saja. Kertas 1 ialah kertas ujian menulis, ya. Murid-murid diberikan dua jenis soalan, bahagian A dan bahagian B. Okey.
Satu ialah subjektif respons terhad. Satu ialah subjektif respons terbuka. Kebanyakan kertas SPM berbentuk subjektif. Sebab dalam bahasa Melayu tak ada soalan objektif lagi. Oleh sebab itu, murid-murid diuji dengan soalan subjektif dan subjektif respons terbuka. Apakah yang dinamakan sebagai respons dalam perkara ini? Respons di sini bermakna jawapan murid. Okey? Jawapan murid. Jawapan murid itu secara terhad. Bermakna ada hadnya. Bahagian A itu ada hadnya, itu karangan bahan rangsangan ya. Ada dia punya limit berkaitan dengan jumlah perkataan, berkaitan dengan idea yang cuba disampaikan dan sebagainya. Dan bahagian B pula dinamakan sebagai respons terbuka. Bermakna apa-apa saja bahagian, apa-apa saja jawapan murid diterima. Asalkan relevan, logik akan diterima. Okey, bermakna idea terbuka. Bermakna pelajar perlu memberikan idea sendiri. Dan idea itu kalau sesuai, relevan, kita terima. Okey, kita terima dan pelajar-pelajar tak ada masalah untuk skor ya. Bahagian ini menawarkan 30 markah. Okey, bahagian ini menawarkan 70 markah. Nampak tak? Kertas bahasa Melayu ni, kertas satu 100 markah. Banyaknya, okey, 100 markah. So pelajar-pelajar harus membuat catatan dan mengetahui apa sebabnya pelajar-pelajar diberikan soalan seperti ini. Okey. Kemudian kalau kita lihat dari segi bentuknya, pelajar-pelajar harus tahu dari segi bentuk soalan ini. Bentuk soalan ini adalah kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Okey, kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Apakah jenis kombinasi tersebut? Kombinasinya ada banyak. Okey, boleh keluar gambar tunggal, okey, bersiri, berganda atau berkait. Dan biasanya gambar-gambar itu ada apa? Dia akan ada tulisan. Dia ada tulisan supaya dapat menjadi rangsangan bacaan kepada murid. Okey yang ni tak perlu risau. Dia ada tulisan walaupun gambar dia tulisan. Seterusnya pelajar-pelajar diuji dengan gambar raja, carta, analisis, fakta, infografik sebagaimana kita lihat dalam buku-buku di pasaran juga begitu. Okey. Bahan-bahan puisi moden, puisi tradisional juga boleh diuji. Pelajar-pelajar boleh diuji dengan satu rangkap atau dua rangkap pantun, syair, gurindam, seloka dan sebagainya kan. Seperti pantun, okey, syair, gurindam dan sebagainya. Semua ini pelajar kena tahu ya maksud-maksudnya supaya senang. Kalau tak tahu, tak apa, kita belajar nanti. Okey, cikgu akan beritahu dia punya konsepnya nanti ya. Pelajar juga akan diberikan bahan rangsangan seperti ucapan, teks, pidato, syarahan, kata-kata pujangga, kata-kata hikmah daripada seseorang. Quotes lah kata orang, ataupun text of speech kata orang, ucapan. Kadang-kadang karikatur bergambar 2D tanpa warna juga boleh keluar, dia berbentuk gambar. Kalau gambar itu biasanya dia tulisan. Rencana boleh keluar, pendapat umum boleh keluar, sumbangan ijtihad juga boleh keluar kan. Ijtihad di sini bermakna idea atau pendapat lah seseorang ya, boleh keluar. Dan petikan, sedikit petikan daripada drama, cerpen, pidato, syarahan semua boleh keluar juga. Bermakna apa-apa jenis bahan boleh menjadi apa? Boleh menjadi soalan kita. Kita harus bersiap sedia. Okey, kita harus bersiap sedia untuk menganalisis soalan tersebut. Okey. Baik, pada bahagian ini kita harus tahu ya, karangan bahan rangsangan dia terbahagi kepada dua jenis dah. Sebelum itu dia hanya ada satu jenis iaitu tidak berformat. Tapi format baru SPM dia sudah ada dua jenis iaitu berformat dan tidak berformat. Yang berformat kita rujuk dalam buku teks. Dan markah kalau nak cemerlang mesti ikut format itu. Kalau tak ikut format memang tidak cemerlang lagi. Okey ya, bahaya ya.
Kemudian yang tidak berformat ialah karangan berbentuk umumnya yang berfakta atau merujuk pendapat sendiri. Ini form ini senang. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mendapatkan format karangan yang ada. Okey. Sebagai contohnya dalam halaman yang ke-34 ada karangan jenis resume ya tingkatan 4. Kemudian ada karangan jenis surat kiriman rasmi, laporan, minit mesyuarat, resume, okey, ada ucapan, ada pidato, ada perbahasan, ada syarahan, ada forum, ada temu ramah, ada skrip skrip cari kerja ataupun temu duga yang tidak berformat, rencana, okey, blog, skrip dan sebagainya. Tidak begitu banyak formatnya dan tidak rasmi ialah surat jugalah. Surat dan email itu tidak rasmi tapi dia masih berformat. Dia tetap berformat, okey? Dan karangan jenis cerita, poster, resipi dan sebagainya pun ada format juga, harus dikuasai oleh pelajar dengan sebaik-baiknya. Semua ini ada dalam buku teks tingkatan 4 ya. Pelajar-pelajar harus tahu ya dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kalau kita lihat ya buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia ada bermacam-macam jenis format yang ada. Okey. Baik, hari ini kita akan, sebelum itu cikgu akan tunjukkan kepada pelajar berkaitan dengan ciri-ciri karangan bahan rangsangan dulu. Cikgu masuk pada bahagian ciri-ciri karangan bahan rangsangan. Okey. Baik, kita lihat di sini ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri karangan bahan rangsangan. Kalau pelajar nak salin, dipersilakan. Pertama, murid mestilah menulis lebih daripada 150 patah perkataan, tetapi kurang daripada 200 patah perkataan. 200 patah perkataan. Yang kedua, murid hanya diberi 30 minit untuk menyiapkan bahan ataupun bahagian ini. Bahagian A ya. Bahagian A ini ya. Apa yang perlu kita buat? Pertama, kita lihat kita baca arahan dan soalan. Lepas itu kita serta membina kerangka karangan. Okey, kita bina kerangka karangan dalam masa 5 minit. Cukup 5 minit itu. Kemudian murid mula menulis karangan dari segi pendahuluan, idea dan penutup. Tulis begini. Pendahuluan, idea dan juga penutup. Karangan tersebut dalam masa 20 minit. Jangan beritahu saya 20 minit tak boleh tulis 200 patah perkataan. Okey. Kemudian akhirnya murid membaca karangan, kemudian membaiki kesilapan dan ejaan, tanda baca dan sebagainya, kesilapan bahasa, dalam masa apa? Dalam masa 5 minit sahaja. Murid membaca karangan dan membaiki kesilapan bahasa dalam masa 5 minit sahaja. Dengan berbuat begitu, pelajar akan dapat menggunakan 30 minit. Pelajar akan menggunakan berapa lama masanya? Pelajar akan dapat menggunakan 30 minit dengan cara yang maksimum, dengan cara yang baik ya. Itu cara pelajar yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ialah lebih daripada satu bahan akan diuji dalam kertas. Diuji dalam kertas ataupun dalam bahagian A. Murid perlu menulis sekurang ataupun kita kata menulis semua bahagian yang diuji untuk membuktikan kematangan
kematangan dan kemahiran membaca dan menulis. Okey, membaca dan menulis ya. Ini bahan-bahan yang penting yang perlu diambil tahu oleh pelajar lah. Okey. Apakah dimasukkan dengan semua bahan tersebut ataupun bagaimana, cikgu akan terangkan selepas slide ini. Okey, jika ada apa-apa soalan boleh tak bertanya kepada saya. Kalau ada apa-apa soalan silakan bertanya kepada saya. Okey, setakat ini murid-murid faham tak? Sila respons ya. Sila respons murid-murid, faham ataupun tidak setakat ini? Okey. Okey, pelajar-pelajar boleh gunakan suara juga. Saya tak ada masalah ya. Pelajar-pelajar beritahu saya. Okey, terima kasih Pei Hong. Okey, Valerie dan sebagainya, Penny, Penny, Kumutan, okay, Lim Kaci dan sebagainya. Yang okey, terima kasih kerana memahami apa-apa yang saya ajar. Okey, kita akan teruskan pada bahagian pelajar boleh screenshot bahan ini dulu. Okey, pelajar boleh screenshot bahan ini dulu. Cikgu berikan 3 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, pelajar screenshot. Kalau tak dapat tak apa, cikgu juga akan terus hantar kepada cikgu Ruhil. Okey. Cikgu juga akan terus hantar kepada guru supaya dapat dihantar kepada pelajar juga ya. Tak ada masalah dan juga pelajar-pelajar boleh menggunakan bahan ini sebagai satu pengetahuan bersamalah kita kata ya. Baik, untuk pengetahuan kalian juga kalau pelajar-pelajar diuji dengan pelbagai bahan, pelajar harus berhati-hati. Bukan semua bahan itu ialah bahan yang sesuai tetapi berdasarkan kemampuan kita. Katakanlah kita mendapat soalan seperti ini. Okey ya. Kita harus tahu dalam soalan seperti ini ada 2 bahagian cikgu dah potong tu sebenarnya tapi dia masih pentinglah, ada markah di atas. Kata soalan dia bahagian atasnya ada markah dan juga ada masa 30 minit. Ini perlu diberikan perhatian. Yang kedua, pelajar harus tahu setiap bahagian tu dia ada arahan soalan. Okey, dia ada arahan soalannya ada di sini. Kemudian dia ada tema juga ya, dia ada tema juga dibincangkan di sini. Temanya adalah tema sukan, okey. Nanti kita terangkan ya. Kemudian arahan rangsangan juga ada. Kemudian ada peraturan penulisan, kemudian dia ada bahan-bahan rangsangan. Okey, ada bahan-bahan rangsangan dan juga sumbernya. Okey ya. Kalau pelajar lihat pada bahagian ini, okey, kalau kita lihat pada bahagian ini dikata maklumat di bawah berkaitan dengan sukan. Ini bermakna, karangan kita haruslah mempunyai tema sukan. Ataupun karangan yang kita tulis ini mestilah berkaitan dengan tema sukan. Okey, kemudian kegiatan sukan di sini ialah apa? Ialah arahan kita. Bermakna apa-apa yang kita tulis ini harus berkaitan dengan kegiatan sukan yang kita tulis. Okey, panjangnya huraian adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Alright, saya nak beritahu murid satu cara untuk kita menulis karangan bahan rangsangan, okey, ialah satu teknik yang boleh kita gunakan untuk menulis karangan bahan rangsangan. Pelajar tengok baik-baik tekniknya, okey. Teknik tersurat dan tersirat boleh digunakan untuk menulis karangan bahan rangsangan. Okey, kenapa begitu? Pertama, karangan bahan rangsangan SPM ialah kesinambungan daripada soalan membina. Soalan apa? Soalan membina ulasan. Membina ulasan dalam tahap PT3 atau tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey. Kemudian murid harus mencari idea utama dalam setiap bahan. Kemudian fikirkan idea sampingan
yang berkaitan dengan bahan tersebut, okey, berkaitan dengan bahan tersebut, kemudian susun dalam bentuk ayat. Susun dalam bentuk ayat. Nanti cikgu berikan contoh. Okey ya. Kemudian pelajar ataupun murid menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menggabungkan idea dan ataupun idea tersurat dan tersirat. Idea tersurat dan tersirat dengan berpandu pada konstruk ataupun orang kata pada lapisan penulisan seperti berikut. Okey, seperti berikut ya. Apa yang perlu pelajar tulis? Contohnya dalam bahagian pendahuluan, pelajar tulis tentang ayat tema, kemudian ayat huraian dan ayat arahan yang ada kaitan dengan bahan 1. Sebab apa? Sebab bahan 1 dan bahan 2 dan bahan 3 dia ada pelbagai fokus yang berbeza. Contoh bahan 1 tentang kejayaan, bahan kedua tentang kepentingan, bahan ketiga ialah kesan-kesan. Maka kita tak boleh tulis ketiga-tiga seperti kejayaan, kepentingan dan kesan dalam ayat yang terakhir pada pendahuluan. Okey, kecualilah bahan 1 tentang langkah, bahan 2 pun langkah, bahan 3 pun langkah, then okey. Bermakna kita masukkan langkah dalam ayat-ayat arahan tersebut. Okey, kita tulis 3 ayat saja sudah mencukupi ya bagi setiap perenggan. Jangan tulis lebih banyak. Kemudian pada bahagian idea ataupun isi karangan, idea atau isi karangan kita hanya tulis ayat idea, kemudian ayat bukti ataupun sampel ataupun contoh, seterusnya dan ayat apa? Ayat kesan atau penegasan. Okey, ayat kesan atau penegasan sahaja. Kemudian pada bahagian penutupan pula kita hanya tulis ayat kesimpulan, okey, ayat cadangan dan harapan, satu lagi ialah ayat ungkapan. Okey, ayat ungkapan. Mengapakah ayat ungkapan hanya diberikan pada penutupan karangan? Kerana menurut DSKP, okey, pelajar-pelajar dan guru-guru boleh rujuk DSKP ya, pada bahagian ayat kesimpulan ataupun ayat penutupan sahaja yang okey, pada bahagian ayat kesimpulan sahaja yang orang kata yang kita masukkan ungkapan tersebut ya. Di sini pelajar-pelajar harus tahu ya perkara-perkara penting yang berkaitan, iaitu kita gunakan teknik tersurat dan tersirat yang boleh kita gunakan. Okey, sebab dia ada berkaitan dengan membina ulasan 3 dan 3, kita mencari idea utama dulu ataupun dinamakan sebagai fokus bagi setiap bahan. Kemudian kita fikirkan idea-idea sampingan yang berkaitan dengan bahan tersebut. Kemudian kita gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menggabungkan idea tersurat dan tersirat. Okey, pendahuluan kita ada ayat tema, kita ada ayat huraian, kita ada ayat arahan. Okey, arahan ini pula kita kaitkan dengan arahan dalam bahan 1 saja ataupun dengan idea utama bahan 1 saja. Kemudian barulah isi karangan kita masukkan ayat idea, kemudian ayat bukti atau sampel atau contoh, kemudian ayat penegasan ataupun ayat kesan. Sudah mencukupi. 3 ayat bagi setiap isi penting sudah mencukupi. Kemudian kita bina ayat kesimpulan. Okey, kesimpulan yang berkaitan dengan karangan keseluruhan tersebut. Kemudian ayat cadangan, ayat harapan, okey, kemudian ayat ungkapan. Itu cara mudah untuk kita menulis karangan. Cikgu harap pelajar-pelajar setakat ini faham dengan apa-apa yang cuba saya sampaikan. Okey, cikgu akan hantar bahan tersebut kepada guru. Kemudian kita lihat pada bahan seterusnya. Okey, mari kita lihat pada bahagian ini. Pelajar-pelajar, lihat baik-baik pada bahagian ini, kita akan fikirkan
apakah bahan-bahan yang diuji dalam bahan ini. Okey. Kita akan lihat bahan-bahan ini, pelajar lihat di sini baik-baik. Ini berdasarkan buku saya ya. Jika pelajar nak lihat, pelajar boleh tahu. Baik, sekarang untuk ayat pendahuluan. Kita masuk ayat apa tu pendahuluan? Kalau pendahuluan contohnya. Boleh beritahu saya ayat apa tu? Cikgu cikgu isi semua dalam satu petikan ke? Tak semestinya dalam satu petikan, tapi ini ayat apa ni? Berkaitan dengan ayat tema. Okey, ini berkaitan dengan tema kita. Okey, berkaitan dengan tema kita ya. Yang kedua berkaitan dengan ini. Siapa terlibat ni? Siapakah yang terlibat? Boleh beritahu saya satu perkataan saja. Okey, boleh beritahu saya siapa yang terlibat? Satu perkataan. Yang kedua ini berkaitan dengan siapa? Okey, siapa? Iaitu, yes, ramai tahu. Iaitu atlet. Okey, ATLET. Kemudian, yang ini berkaitan dengan sukan. Alright, bagus. Kemudian, kita lihat di sini kegiatan sukan dia kata ya. Maka di sini ayat arahan pertama kita ialah, okey, ayat arahan yang pertama kita berkaitan apa? Dia kata atlet Malaysia yang pernah memenangi pingat sukan Olimpik. Maka apa yang boleh kita tulis di sini? Kita tulis berkaitan dengan apa? Kita berkaitan dengan kemenangan. Sebab dia menang kan? Berkaitan dengan menang kan? Kita boleh tulis kemenangan. Okey? Atau alright, kemenangan lah. Kita pernah mencapai kemenangan dalam bahan ini ya. Ataupun dalam bahagian ini. Okey? So di sini kita akan tulis 3 ayat berkaitan dengan apa? Kita akan tulis 3 ayat berkaitan dengan pendahuluan kita. Okey, kita akan tulis 3 ayat berkaitan dengan pendahuluan kita. 1, 2, 3. Okey, cikgu selang masukkan indent sedikit, kemudian kita masukkan ayat sukan. Okey. Bidang sukan ataupun kita kata bidang sukan lah. Bidang sukan memainkan peranan penting kepada rakyat dan negara. Okey, kepada rakyat dan negara ya. Okey. Oleh sebab itu, nampak ini penanda wacana. Oleh sebab itu, okey, atlet Malaysia telah berusaha untuk mencapai kejayaan demi kejayaan, okey, untuk mengharumkan nama negara. Okey, baru kita masuk kemenangan, okey, kemenangan atlet dalam sukan Olimpik. Sukan Olimpik huruf besar ya, kata nama khas. Sukan Olimpik sangat membanggakan rakyat Malaysia. Okey, cukup. Kita sudah ada ayat tema, kita ada ayat siapa, kita ayat temanya berkaitan dengan apa? Tentang bidang sukan tersebut, iaitu bidang sukan. Kemudian siapa yang terlibat berkaitan dengan atlet Malaysia. Kemudian arahannya berkaitan dengan kemenangan. Sebab dalam perenggan yang kedua, kita akan bercakap tentang kemenangan dulu atau memenangi. Betul tak? Baru kita masukkan dalam idea kita. Baik, di sini. Boleh tak beritahu saya di sini? Chia Sun Kit, Chiap Kim Hock, Datuk Lee Chong Wei, Rashid Siddiq, Jailani Siddiq, Pandalila Renong. Ini dalam sukan apa ni? Boleh beritahu saya? Kita cari yang tersurat ialah nama-nama ahli sukan. Kemudian yang tersirat ada beritahu bahawa yang ini dalam bidang jenis sukan apa. Kalau kita kata kita cari bahagian apa? Tersirat di sini. Okey? Tersirat. Apa yang kita tahu ialah berkaitan dengan sukan ataupun acara badminton. Acara badminton. Okey, kemudian juga ada acara renang. Okey, kemudian berkaitan dengan sukan Olimpik di mana tu? Kalau suka Chia Sun Kit, Yap Kim Hock tu di Atlanta tahun 1996. Kalau Lee Chong Wei di Beijing 2008 dan London 2012. Rashid Siddiq Atlanta 1996, Jailani dan Razif 1992 di Barcelona, Pandalila Renong di London 2012. Nampak?
Maka di sini apakah isi tersirat di sini yang boleh kita lihat? Okey, belum di sini kita tulis berkaitan dengan isi tersirat. Boleh berikan cadangan kepada saya? Boleh berikan saya cadangan-cadangan lain berkaitan dengan isi tersirat yang boleh kita tulis? Boleh beritahu saya apakah cadangannya? Selain kita masukkan acara badminton yang tak ada dinyatakan di sini dan juga acara renang tak ada dinyatakan di sini, kita juga boleh tulis bahagian-bahan lain. Untuk mencapai pinggan emas, mereka harus banyak buat apa? Harus banyak latihan contohnya. Kemudian berkorban masa dan tenaga contohnya. Lepas itu bolehlah kata berkaitan dengan menaikkan imej negara contohnya. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan isi tersirat yang boleh kita tulis. Tetapi kita tak semestinya tulis semua itu. Yang perlu kita tulis hanyalah ayat idea, lepas itu ayat contoh ataupun bukti dan ayat penegasan ataupun ayat kesan. Okey, so kita mulakan dengan isi yang kedua kita. Okey, isi pertama kita iaitu okey, atlet Malaysia pernah memenangi pingat dalam sukan Olimpik. Okey, dalam acara apa? Berikan. Dalam acara badminton dan renang. Okey, dalam acara badminton dan renang. Nampak tak? Kita masukkan isi tersurat dan tersirat. Okey. Sebagai contohnya, okey. Sebagai contohnya Datuk, okey, Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei telah memenangi 2 kali pingat ataupun 2 butir pingat perak dalam sukan Olimpik. Dalam sukan Olimpik manakala Pandalela Renong telah memenangi pingat perak dalam acara apa? Renang dalam sukan Olimpik di mana? Di London. Yang dijalankan pada tahun 2012. Okey, 2012. Kita berikan contoh seperti ini saja. Apa yang kita nampak sebagai contoh kita berikan. Baru kita beritahu. Okey, atlet ini telah banyak berkorban. Okey, banyak berkorban masa dan tenaga. Okey, masa dan tenaga demi menaikkan imej Malaysia. Okey, imej Malaysia dalam bidang sukan melalui kejayaan ini. Okey, melalui kejayaan ini ya. Baik, kita lihat di sini ada ayat apa? Kita lihat ada ayat idea kita. Kemudian kita ada masuk ayat contoh kita. Okey, ayat contoh kita. Kemudian kita ada ayat apa? Kita ada ayat penegasan kita. Dan juga kalau kita lihat di sini, telah banyak berkorban masa dan tenaga, menaikkan imej Malaysia, kemudian melalui kejayaan ini. Maka di sini kita lihat memenangi pingat ialah dia punya kata kunci yang ada dalam bahan. Kita masukkan sahaja di sini. Kemudian berkaitan dengan acara badminton dan renang ialah isi tersirat. Kita. Okey. Kemudian banyak latihan cikgu tak tulis, tetapi berkorban masa dan tenaga cikgu tulis di sini. Kemudian menaikkan imej negara, cikgu tulis di sini. Kalau kita buat perancangan ataupun kerangka seperti ini, pasti kita boleh menulisnya. Kemudian kita lihat di sini, ada pingat perak. Ada tak di sini dinyatakan pingat perak? Tak ada. Maka ini juga merupakan salah satu daripada
daripada apa? Isi tersirat yang kita tahu. Membuktikan bahawa pelajar tahu ada pingat perak dimasukkan. Nampak tak? Tapi kalau pelajar tulis pingat emas, alamak, pelajar sudah salah. Kerana setakat ini, Malaysia belum pernah mendapat pingat emas dalam sukan Olimpik. Kalau Dato' Lee Chong Wei, kemudian ada Pandalera Renong, semua ini ada dalam bahan. Kita sudah menggunakan bahan-bahan ini dan tiada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Cikgu ada 5 orang ataupun 6 orang di sini, 7 orang di sini. Saya hanya masukkan 2 saja, boleh tak cikgu? Boleh. Tak perlu ambil semua bahan. Kalau ambil semua bahan daripada satu fokus, memang tak cukup bilangan patah perkataan. Oleh sebab itu, kita harus tahu pendahuluan, okey, ingat baik-baik. Kalau pendahuluan lebih kurang 25 patah perkataan sudah cukup. Kemudian isi 1, isi 2, isi 3, setiap perkataan ni, setiap perenggan lebih kurang 30 cukup. Kali 3. Kali 3 akan 150. Kemudian penutupan pun kita buat lebih kurang 25 patah perkataan sudah mencukupi. Okey? Okey, jangan buat ayat terlalu panjang sehingga akhirnya akan menyusahkan pelajar. Alright, kalau kita lihat di sini ya, ada soalan setakat ini nak tanya saya. Tak nampak skrin ke pelajar? Saya rasa pelajar-pelajar nampak kan skrin yang saya jelaskan ini? Nampak kan? Yes. Ni Muhammad kata tak nampak pula. Alright, setakat ini jelaskan pelajar. Ada soalan nak tanya saya tak setakat ini? Kalau ada soalan boleh terus bertanya kepada saya, okey? Boleh terus bertanya kepada saya. Bahan-bahan skrin tadi cikgu tunjukkan, cikgu dah tunjuk kepada Cikgu Ruhil, nanti Cikgu Ruhil boleh kongsi kepada pelajar. Okay, now look at the second isi penting. Okay, sekarang ini kita lihat second isi penting. Second isi penting kita berkaitan dengan sukan Commonwealth. Okay, sukan Commonwealth. Tengok baik-baik, sukan Commonwealth. Kita akan tulis idea kita berkaitan dengan sukan Commonwealth. Apa yang kita baca di sini? Siapa boleh tolong saya baca di sini dulu? Boleh tolong saya baca tak? Siapa boleh tolong saya baca bahan-bahan ini? Dipersilakan. Ada siapa sudi? Andrew Yap, boleh Andrew? Andrew Yap, boleh tak Andrew? Boleh tolong saya baca? Ada siapa-siapa boleh tolong saya baca pada bahagian ini? Cikgu, can I talk? Boleh, siapa tu? Kawila sini. Okey, Kawila, teruskan. Sukan Commonwealth. Mengajuran Sukan Commonwealth pada tahun 1998 di Kuala Lumpur telah menjadikan Malaysia negara Asia pertama yang menganjurkan kejohanan ini. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi stadium utama kejohanan. Okey, lagi teruskan. Sukan C. Sukan C. Negara kita menjadi mengajur kepada 6 temasya Sukan C iaitu pada tahun 1965, 1971, 1977, 89, 2001. 2001. Okey, teruskan. Mengajuran kejohanan sukan ini telah membantu merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau Asia Tenggara. Okey. Penganjuran sukan Olimpik, sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth dan sukan C. Okey, penganjuran dalam sukan Commonwealth dan sukan C. Apa yang kita nampak di sini? Siapa boleh beritahu saya sukan Commonwealth berapa tahun sekali? Sukan Commonwealth pada tahun berapa tahun sekali? Sukan C berapa tahun sekali? Boleh beritahu saya? Kita masukkan sebagai isi tersirat. Halo. Cikgu, Ya. sukan C
Sukan si 6 tahun sekali. 6 tahun? 5 ke 6? Ada. Sebab ini bukti negara kita menjadi tuan rumah. Selepas negara kita menjadi tuan rumah, ada negara lain yang menjadi tuan rumah lagi. Nampak tak? Nah, tak boleh kira begitu. Oh. Tak boleh kira begitu. Ini bermakna pelajar tak ada pengalaman dan pengetahuan tentang sukan C. Okey. Pelajar kena tahu sukan C. Okey, sukan C. Siapa boleh beritahu saya berapa tahun sekali? Sukan si itu Okey. Zoe dia kata sukan C 2 tahun sekali. Bagus. Dan juga Legender dia kata sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth 4 tahun sekali. Syabas. Bagus. Inilah isi tersirat yang kita perlukan. Nampak? Bagus. Okey. Alright. So jangan tulis yang salah ya. Mesti tulis yang betul. Alright, next. Kalau kita lihat di sini, berkaitan dengan negara penganjuran Sukan Commonwealth pada tahun 1998 di Kuala Lumpur telah menjadikan Malaysia negara Asia pertama. Nampak? Malaysia negara Asia pertama yang menganjurkan sukan ini. Nampak? Kalau negara kita merupakan negara Asia yang pertama, ini merupakan apa? Ini merupakan satu penghormatan. Satu penghormatan yang diberikan kepada Malaysia. Okey, kemudian Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi stadium utama kejohanan ini. Okey, maka kita lihat di sini stadium ini. Adakah kita masih menggunakannya? Yes, maksudnya rakyat dapat menggunakannya kan? Selepas sukan Commonwealth, rakyat memanfaatkannya. Rakyat memanfaatkannya. Rakyat memanfaatkannya. Okey, selepas sukan Commonwealth. Okey, kemudian kita lihat pada sukan C. Negara kita menjadi penganjur 6 tamasya sukan C. Okey, kalau kita ada 6 tamasya sukan C, bermakna pengalaman kita sangat luas. Betul? Ini kata kita berpengalaman luas. Baru beritahu. Okey. Kemudian tahun-tahun ini kita simpan sebagai contoh kita. Penganjuran sukan isi telah membantu merapatkan hubungan Malaysia dengan negara serantau. Kalau kita dapat merapatkan hubungan, bermakna dia memberikan apa? Orang kata di sini, kalau kita merapatkan hubungan, kita boleh gunakan peribahasa bagai aur dengan tebing. Boleh juga gunakan bermakna kita boleh merancangkan ekonomi, kemudian kita membina hubungan baik ataupun hubungan diplomatik hubungan diplomatik melalui sukan. Ini yang dinamakan sebagai isi-isi tersirat yang ada dalam bahan 2 yang boleh ditulis oleh pelajar. Tapi mampukah kita tulis semua ini dalam satu perenggan? Tak mampu. Kita pilih yang mana sesuai sahaja. Okey, kita pilih yang mana-mana sesuai sahaja, kita tulis ikut kemampuan kita. Okey, kita tulis ikut kemampuan kita. Jom kita masukkan. Okey, isi yang kedua. Kita mulakan selain itu. Bermakna selain isi pertama, kita ada isi kedua. Selain itu, Malaysia berjaya menganjurkan sukan Commonwealth, okey, sukan Commonwealth dan sukan C, okey, dan sukan C dengan cemerlangnya. Cukup. Ini satu ayat saja. Ayat ini memberitahu kita bahawa kita pernah berjaya menganjurkan sukan Commonwealth dan sukan C. Okey, baru kita nyatakan buktinya. Okey, buktinya Malaysia pernah menganjurkan sukan C, okey, sukan C sebanyak 6 kali. Nampak tak? Sekaligus membuktikan pengalaman luas yang ada pada diri kita dalam sukan dui tahunan itu. Nampak? Dalam sukan dui tahunan itu. Kita tulis satu saja bahan, iaitu berkaitan dengan sukan C sahaja. Nampak tak? Okey. Selepas penganjuran
Selepas penganjuran tersebut, rakyat dapat memanfaatkan rakyat dapat memanfaatkan stadium yang dibina untuk kegiatan sukan. Nampak? Untuk kegiatan sukan. Nampak? Walaupun di sini kita hanya tulis 2 bahan saja sebagai satu penghormatan dan rakyat memanfaatkan ini dan pengalaman luas. Nampak? Di sini kita lihat pengalaman luas kita ada. Kita masukkan, kita kaitkan dengan ini. Kemudian berkaitan dengan dui tahunan. Dui tahunan bermakna 2 tahun sekali. Kita kaitkan dengan idea kita. Di sini 2 tahun sekali. Kemudian berkaitan dengan memanfaatkan stadium. Betul? Memanfaatkan stadium yang dibina untuk kegiatan sukan. Betul? Maka di sini stadium ini merupakan satu rakyat memanfaatkannya. Okey. Kemudian kalau kita lihat pada bahagian ini, kegiatan sukan. Siapa boleh beritahu saya, apakah yang penting tentang kegiatan sukan ini? Kegiatan sukan ini penting sebagai apa? Sebagai tema karangan kita. Okey? Tema karangan. Kalau kita lihat temanya ialah tema kegiatan sukan. Betul? Oleh sebab itu, kita bukan sahaja menulis berkaitan dengan kehebatan negara menganjurkannya, tetapi kebaikannya kepada negara, rakyat, dan kita dapat mengaitkannya dengan apa? Dengan idea yang kita berikan. Okey? Menjalinkan hubungan antara negara-negara lain. Cikgu tak tulis dalam karangan ini, tetapi dia ada. Memang dia membina hubungan yang baik, hubungan diplomatik yang baik, pelajar boleh masukkan. Tetapi saya tak mahu pelajar tulis terlalu banyak. Okay? Terlalu banyak patah perkataan. Cukuplah dalam lingkungan 30 patah perkataan untuk setiap perenggan. Kalau pelajar tulis terlalu banyak informasi, sampai pada bahagian kesimpulan dia sudah lebih daripada 200 patah perkataan. Selepas itu, maka kesimpulan pelajar itu tidak akan dibaca kerana dia sudah melebihi 200 patah perkataan. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar, kita harus tahu, kita masukkan isi tersurat, kita masukkan isi tersirat, maka kita berada pada landasan yang selamat. Menganjurkan sukan Commonwealth dan sukan SEA merupakan isi tersurat kita. Okey, merupakan isi tersurat kita. Sebanyak 6 kali juga ada, menganjurkannya sebanyak 6 kali juga merupakan isi tersurat kita. Nampak tak? Ini bahan yang sangat penting. Okey? Ya, bahagian chat itu memang saya set direct kepada host supaya dapat mengawal murid-murid daripada bersembang antara mereka. Okey? Maafkan saya Cikgu Nurul Ashikin. Saya terpaksa berbuat begitu kerana banyak murid yang bersembang kan. Maka saya terpaksa buat begitu. Tapi saya nampak dialog-dialog daripada pelajar, jangan risau. Ada murid-murid yang bertanya soalan kepada saya dan sebagainya, tak ada masalah. Alright, kita lihat di sini seterusnya. Legenda kata menjalinkan hubungan antara negara dengan negara lain. Betul. Okey, kemudian ada juga murid yang kata 3 tahun sekali. Salah. Bukan 3 tahun tapi 4 tahun sekali untuk sukan Commonwealth ya. Baik, ada soalan untuk bahan 2 ini? Ada tak soalan untuk bahan 2 ini? Setakat ini faham tak murid-murid? Setakat ini okey, faham? Okey, kalau murid faham, cikgu akan masuk pada bahan yang ketiga pula. Okey? Ada soalan nak tanya saya, murid? Setakat ini okey tak? Okey, kebanyakan murid tulis faham dalam komen. Cikgu bersyukur kerana murid-murid kata jelas, faham. Cikgu kata ada yang kata lengkap, ada yang kata okey, ada yang kata faham. Okey, terima kasih kepada murid-murid dan hari ini kita akan masuk pada bahan yang ketiga pula. Bahan ketiga di sini. Okey, bahan yang ketiga di sini, mari kita lihat. Bahan ketiga, cikgu nak pelajar-pelajar sama-sama buat untuk saya. Okey, ini berkaitan dengan bahan ketiga. Okey. Bahan ketiga di sini
berkaitan dengan e-sukan. Okey, kalau pelajar lihat e-sukan ni ada dalam buku teks. Tingkatan berapa? Tingkatan 4 ada e-sukan. Bahan-bahannya ialah membina masyarakat global. Okey, berkaitan ni membina masyarakat global melalui e-sukan. Okey, kemudian kita ada peruntukan sebanyak 20 juta ringgit pada tahun 2020. Okey, kemudian berkaitan dengan e-sukan di Malaysia. So apa yang boleh kita tulis? Maklumat ini macam tak banyak, tapi kita harus tahu apakah maklumat yang boleh kita tulis. Apakah maklumat yang perlu kita tulis? Pertama, membina masyarakat digital. Kerana apa? Kerana biasanya lah orang kata murid minat dengan e-sukan. Betul? Murid meminati e-sukan. E-sport kata orangnya, murid meminati e-sukan. Ini memang fakta yang tidak boleh diabaikan. Okey, yang kedua, siapa boleh beritahu saya jenis-jenis nama e-sukan? Boleh beritahu saya nama-nama jenis e-sukan tak? Cikgu sedang tunggu ni. Ini isi tersirat. Dan siapa boleh beritahu saya nama-nama e-sukan yang popular di Malaysia? Dia kata PUBG. Okey, PUBG. Alright, bagus. PUBG. Lagi? Catur. Okey, Mobile Legend. Mobile Legend kata orang ya. Mobile Legend. Dia memang legend lah tu. Okey. Okey. Mobile Legend. Dota. Okey. Kemudian ada PES. Okey. Plato. Macam-macam pelajar tahu ya. Plato ya. Nampak? CS, Counter Strike dan sebagainya. Okey. Okey. Counter Strike dan sebagainya. Pelajar tulislah beberapa contoh. Dan pertandingan ini macam mana? Pertandingan ini memerlukan apa? Memerlukan peralatan. Yang ini ya, kita lihat di sini bajet 20 juta ni sebab dia memerlukan peralatan berteknologi tinggi. Dan mahal. Maka kita perlukan 20 juta. Kemudian ini melibatkan pertandingan antarabangsa, okey? Pertandingan antarabangsa dan seterusnya dia boleh mengharumkan nama negara juga dan seterusnya boleh menjadi jutawan e-sukan. Okey, menjadi jutawan e-sukan ataupun menjadi atlet jutawan yang sangat hebat. Nampak tak? Kita boleh lihat di sini apakah idea yang mampu kita tulis untuk karangan ini. Sama-sama kita lihat hasilnya nanti. Okey? Baik, kita mulakan dengan di samping itu, okey, di samping itu kerajaan juga telah memperuntukkan 20 juta untuk pembangunan e-sukan. Untuk pembangunan e-sukan pada tahun 2020. Okey, kerana apa? Kerana sukan ini memerlukan peralatan yang berteknologi, okey, berteknologi tinggi dan mahal. Okey, dan mahal. Okey. Ataupun kita kata antara e-sukan yang popular, antara e-sukan yang dipertandingkan dalam arena antarabangsa ialah PUBG, apa lagi? Mobile Legend, okey, dan Dota. Kita berikan 3 contoh sudahlah, dan Dota. Okey, kemudian atlet e-sukan Malaysia telah berjaya mengharumkan nama negara. Okey, telah berjaya mengharumkan nama negara dan menjadi jutawan e-sukan. Menjadi jutawan e-sukan. Okey, menjadi jutawan e-sukan. Okey, kerana gigih berusaha
dalam bidang sukan yang diminatinya. Okey, bidang sukan yang diminatinya. Dia mesti ada minat. Kalau tak ada minat, tak boleh. Kalau tak ada minat, memang dia tak boleh berjaya. Okey? So, cikgu tukar sedikit warnanya, dia jadi begini. Kalau kita lihat ya, okey, kita lihat di sini. Cikgu boleh hantar pautan chat itu, saya akan hantar dalam grup nanti. Saya akan hantar kepada semua. Cikgu hantar kepada saya hantar kepada semua ya, berkaitan dengan pautan kehadiran itu. Alright, kalau kita lihat di sini ya, meminati isukan, kita masukkan pada bahagian ini. Meminati isukan, kita masukkan pada bahagian ini. Nampak? Kemudian Mobile Legend kita juga masukkan pada bahagian ini. Kita masukkan ini. Mobile Legend ni semua. Nampak? Kemudian menjadi apa? Menjadi jutawan e-sukan. Yes, saya juga masukkan dalam bahagian ini. Jutawan e-sukan. Nampak? Mengharumkan nama negara. Ada tak? Saya tak masukkan. Okey, pertandingan antarabangsa, yes, saya masukkan dalam arena antarabangsa. Mana perginya? Yes. Okey, arena antarabangsa. Okey, saya masukkan. Satu lagi ialah mengharumkan nama negara pun telah saya masukkan pada bahagian ini. Kemudian berkaitan dengan memerlukan peralatan teknologi yang tinggi dan mahal, saya masukkan pada bahagian ini. Nampak tak? Kemudian kita juga ada kaitkan bahagian berkaitan dengan e-sukan, saya masukkan di sini. 20 juta saya masukkan di sini. Okey, kemudian pada tahun 2020 saya masukkan di sini. Nampak, kita telah berjaya menjaringkan ya. Alright, kita telah berjaya menjaringkan idea-idea ini dengan membentuk satu penulisan yang mantap. Walaupun nampak ada sedikit macam berterabur, tetapi cikgu nak buktikan bahawa apa-apa yang kita bincangkan dalam bahan kita boleh tulis. Asalkan pelajar senaraikan isi-isi tersiratnya, selepas itu kita gunakan penanda wacana, kita sambungkan bahan-bahan itu menjadi satu perenggan yang baik, yang betul. Okay? Alright, ada soalan setakat ini nak bertanya kepada saya? Setakat ini ada soalan nak bertanya kepada saya? Clear setakat ini? Jelas? Okay, murid-murid? Sangat jelas, Diviana kata, ya, Sharwina kata, dan Diana kata. Okey, gender pun kata jelas, Shi Hao, okey pun kata, Shi Hao pun kata clear dan sebagainya. Faham? Terima kasih. Alright, pelajar-pelajar, kita dah masuk pada bahagian kesimpulan. Kalau bahagian kesimpulan, apa yang perlu kita tahu, yang kita tulis, kita hanya perlu tulis 4 perkara atau 3 hingga 4 perkara sahaja. 3 atau 4 perkara yang perlu kita tulis di sini berkaitan dengan apa? Siapa boleh beritahu saya? Masih ingat tak? 4 perkara penting. Okey. Alright, cikgu saya dah masukkan kepada semua. Pelajar-pelajar sila tulis kedatangan tersebut ya. Okey. Alright. Saya pula kena type pula. Alright. Tak dapat. Saya type balik ya cikgu ya. HTTP // form forms ada s.gle /fc t huruf besar x3o q bw cm tb ug 86. Okey. Murid-murid boleh lihat sama ada form ini jelas tak? Cikgu boleh semak sama ada form ini jelas tak untuk kedatangan. Okey, form kedatangan ini cuba lihat ya. Okey, ada murid kata ayat ungkapan, ada ayat harapan, lagi ada satu. Ungkapan, harapan lagi. Ayat apa penting? Kita harus ada ayat apa? Yes. Okey, tema. Tema tak payah. Okey, kita ada ayat apa? Cadangan. Ayat cadangan.
ayat harapan, ayat ungkapan, dan satu lagi ialah ayat kesimpulan. Okey, ayat kesimpulannya. Baik, kesimpulan kita berkaitan dengan kegiatan sukan. Cadangan kita kita berikanlah mestilah aktif dalam sukan. Harapannya mencapai kejayaan, kita gabungkan. Barulah kita masuk ungkapan majulah sukan untuk negara. Okey, majulah sukan untuk negara. Okey, ada yang kata tak boleh isi, dia kata. Kenapa tak boleh isi ya? Sebentar. Saya masukkan, saya rasa tak ada masalah, boleh isi. Okey, sebentar ya. Saya dapatkan dia punya tu. Okey, sebentar ya. Boleh kan? Boleh isi kan? Tak ada masalah rasanya. Boleh isi kan? Saya rasa boleh kan? Okey. Pelajar boleh isi sebenarnya. Tak ada masalah. Saya dah hantar dalam grup tersebut. Okey. Kemudian kita lihat di sini. Alright, kita masuk pada ayat kesimpulan kita. Pada bahagian kesimpulan kita sekali lagi. Baik. Dalam bahagian kesimpulan, kita dah tahu bahawa murid-murid harus menulis ayat apa? Ayat kesimpulan. Ayat kesimpulan lah kita beritahu. Kesimpulannya. Terangkan dengan jelas. Kesimpulannya. Kegiatan sukan dapat memberikan pelbagai manfaat kepada rakyat dan negara. Okey, oleh hal yang demikian, okey, rakyat mestilah aktif dalam kegiatan sukan agar terus berjaya dalam bidang sukan. Okey, dengan berbuat begitu kita dapat menyahut seruan. Okey, majulah sukan untuk negara. Okey, dan semangat Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okey, ini penting ya. Dan semangat Malaysia boleh. Alright, ada soalan nak tanya kepada saya setakat ini? Okey, ada soalan? Setakat ini sangat jelas Dana kata. Okey. Alright, tak ada soalan. Bermakna kita ada ayat kesimpulan, kita ada ayat cadangan dan harapan, kita ada ayat berkaitan dengan apa? Kita ada ayat berkaitan dengan kesimpulan. Mesti mulakan dengan kesimpulannya. Kemudian dengan temanya yang penting. Kemudian rakyat mestilah aktif, kemudian agar terus berjaya dalam bidang sukan, kemudian menyahut seruan majulah sukan untuk negara dan semangat Malaysia boleh. Dalam hal ini kita dapat tahu, ini merupakan satu penanda wacana kesimpulan. Okey, penanda wacana kesimpulan. Okey, penanda wacana kesimpulan. Kemudian yang ini pula berkaitan dengan tema kita. Kita kaitkan dengan tema tersebut. Ini merupakan tema kita. Kemudian yang ini pula berkaitan dengan cadangan kita kan? Yes, cadangan kita. Kemudian yang ini semestinya berkaitan dengan harapan kita. Boleh gabungkan dalam satu ayat ya. Agar atau semoga ataupun supaya kan? Kemudian berkaitan dengan tema kita masih ada. Kemudian yang ini semestinya berkaitan dengan
ungkapan kita. Ungkapan menarik kita untuk skor. Okay? Dan pastinya jumlah perkataan juga tidak melebihi 25 lah ataupun 30 patah perkataan. Lebih kurang begitu sahaja. Okay? Alright, karangan bahan rangsangan sudah selesai. Ada soalan nak tanya kepada cikgu selepas ini, boleh bertanya terus. Okay? Baik. Setakat ini saya rasa pelajar-pelajar, okey, kita kena kaitkan kehendak soalan. Kegiatan sukan dengan bahan-bahan yang diperuntukkan. Kalau tulis macam kepentingan kegiatan sukan, langkah untuk meningkatkan sukan tu dikira luar kehendak. Ya, sebab langkah untuk meningkatkan peningkatan sukan tidak dinyatakan dalam isi bahan pertama dan bahan kedua. Tetapi dalam bahan ketiga ada. Ini bermakna langkah-langkah itu peruntukan 20 juta itu merupakan satu langkah untuk meningkatkan minat murid dalam bidang isukan. Betul? Isukan digital ya. Ini soalan daripada Kuan. Cikgu nak jawab. Kuan Huyin, dia kata, adakah dia boleh tulis kepentingan sukan dan langkah-langkah sukan? Yang penting, kita mesti tulis apa-apa yang berkaitan dengan bahan tersebut. Kalau yang tidak berkaitan dengan bahan tersebut, tak boleh tulislah. Kita tak dapat membuktikan bahawa kita memahami bahan rangsangan tersebut. Okey, Kuan, faham ya? Okey, ada soalan lain nak bertanya kepada saya? Okey, faham ya? Alright, good. Sekarang kita akan masuk pada bahagian karangan umum. Okey? Pelajar-pelajar harus tahu. Karangan umum ini dia melibatkan kemahiran yang pelbagai. Maka ada 5 perkara, okey, 5 perkara penting dalam karangan umum. Okey, karangan umum yang perlu diketahui oleh murid. Diketahui oleh murid. Perkara pertama, masa yang diberikan hanyalah 1 jam 30 minit atau 90 minit sahaja. 90 minit sahaja. Okey? Apa yang boleh kita buat? A. Baca arahan, petikan rangsangan dan bina kerangka. Dalam masa berapa minit? Dalam masa 10 minit sahaja. Jangan terlalu banyak. Okey? Kemudian kita mula menulis pendahuluan, idea karangan dan penutup. Okey, dan penutup. Okey, berapa penutup? Berapa minit? 3 bahagian ini. Kita anggarkan kita tulis 3 isi. Kalau satu isi 20 minit. Okey, kalau satu isi 20 minit, boleh tak? Boleh. Kalau kita katakan saya sebagai pelajar, kita harus tahu kita perlu ada 3 isi sekurang-kurangnya. Kalau saya akan tulis isi yang saya akan tulis sesuatu yang apa orang kata yang selamat, maka saya gunakan lebih kurang 70 minit untuk menulis pendahuluan. Idea 1, okey, pendahuluan saya gunakan 10 minit. Okey. Kemudian isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Saya okey, isi kedua, pertama, 2, 3, 4 saya gunakan dalam masa 50 minit. Okey. Kemudian penutup. Penutup saya gunakan masa lebih kurang 10 minit juga untuk siapkannya. Maka saya dapatlah 70 minit. Okey. Kemudian C, kita baca karangan, semak ejaan, tata bahasa dan format. Pasti betul dalam masa berapa minit? 10 minit. Maka masa yang kita dapat di sini iaitu 90 minit dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Okey, 90 minit dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini baru perkara pertama. Okey, ini baru perkara pertama. Ada soalan berkaitan dengan perkara pertama ini, pelajar bolehlah bertanya kepada saya nanti. Okey, pelajar boleh bertanya kepada saya akan cuba jawab sebaik-baiknya. Okey. Baik, yang kedua, kita masuk perkara yang kedua yang penting ini.
Perkara kedua yang penting pelajar harus tahu ya, okey. Jumlah patah perkataan. Yang kedua, jumlah patah perkataan. Jumlah patah perkataan mestilah melebihi 350 patah perkataan, tetapi wajib kurang daripada 500 patah perkataan. Maksudnya maksimum 500 sahaja. Okey, bermakna pelajar boleh gunakan package 2A. Package 2A iaitu pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. 100 patah perkataan saya tulis di sini dalam bentuk jadual supaya lebih terang. Package yang boleh digunakan oleh pelajar ada banyak package yang boleh digunakan. Cikgu tunjukkan beberapa package yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menulis karangan ini. Ini terutamanya pelajar yang mahu menulis karangan panjang untuk skor. Kalau nak skor, keseimbangan dalam karangan sangat penting ya. Ada murid yang suka menulis 3 isi karangan. Ada juga murid yang suka menulis, ini 3 isi ya. Ada murid yang suka menulis 4 isi karangan. Okay? Saya sendiri ya, secara peribadi menggalakkan pelajar menulis 4 isi. Takut ada 1 isi tak betul, maka ada lagi 1 backup kata orang. Okey. Kalaulah 3 isi karangan, pelajar boleh tulis begini. Alright. Okey, jangan bimbang Chong. Slide tadi cikgu dah hantar kepada Cikgu Ruhil, nanti boleh hantar dalam grup ya. Baik. Berkaitan dengan 3 isi. Maka pendahuluan. Alright Chong, thank you. Right, di sini cikgu terangkan dengan warna pen hitam. Okey, kalau pendahuluan dalam 100 patah perkataan, okey, patah perkataan, isi 1 100 patah perkataan. Okey, kemudian kita ada isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Okey, ini isi yang kedua, isi ketiga ini penutup. Maka kita dapat berapa jumlah perkataan? Kita dapat 500 patah kata. Okey, kita dapat 500 patah kata. Pelajar boleh gunakan package A. Okey, package A. Package yang B pula sesuai bagi murid yang nak tulis karangan bahagian isi yang panjang. Dia tulis macam mana? Contohnya, okey. Pendahuluan, dia tak mau tulis panjang-panjang. Dia tulis dalam lingkungan 50 patah perkataan saja. Okey. Isi 1 dia tulis 120 ataupun 130. Isi 2 130 juga. Isi 4 isi 3 130 juga. Okey. Dia sebab dia pandai menghurai. Dia pandai menghuraikan karangan, maka dia guna teknik ini. Kemudian pada bahagian penutup, dia gunakan 50 patah perkataan saja. Okey. Ataupun dia gunakan lebih kurang 50 hingga 55 patah perkataan saja. Maka pelajar ini masih dapat 500 patah kata dalam penulisannya. Nampak? Ini bagi pelajar yang nak huraikan isinya lebih panjang. Boleh, tak ada masalah. Okey, dan yakin bahawa dia dapat menulis karangan yang mantap dengan cara ini. No problem. Ada pelajar nak tulis 4 isi. Kalau nak tulis 4 isi, pastikan pendahuluan kita 80 patah perkataan. Okey, ataupun isi penting kita 85. Isi 1, isi kedua 85 juga. Cikgu berikan ini pandangan ya. 85 patah perkataan. Okey, patah perkataan. Isi kedua, okey, ini isi pertama. Isi kedua 85, isi ketiga 85. Okey. Isi yang keempat
Isi keempat 85. Kemudian penutupan. Okey, penutupan 80 patah perkataan. Maka pelajar masih boleh dapat 500 patah kata. Pelajar boleh gunakan formula seperti ini. Ini merupakan package lah. Ada pelajar yang dia suka tulis isi panjang tapi pendahuluan tak suka panjang. So, pendahuluan tulislah dalam lingkungan 60 ataupun 50 patah perkataan. Okey, 50 patah perkataan. Alright. 50 hingga 60. Kita kata 60 lah. Tak ada masalah. Setiap isi dia tulis dalam 100 patah perkataan. Ataupun di sini 50 patah perkataan. Maka di sini 100 patah perkataan. Okey. Isi pertama 100 patah perkataan, 50 patah perkataan bagi isi yang pendahuluan. Isi yang pertama 100 patah perkataan. Isi kedua isi kedua 100 patah perkataan. Isi ketiga, isi keempat juga 100 patah perkataan. Bermakna dia cukuplah untuk menghuraikan ya. Dan penutup dia tak tulis banyak. Dia hanya tulis berapa? Dia hanya tulis 50 patah perkataan. Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kita perlukan ayat-ayat yang sama saja. Maka dia masih lagi dapat 50 patah kata. Okey, 50 patah kata dalam perenggan dan keseluruhannya. Okey, ini merupakan satu teknik package yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menulis karangan. Kalau nak cemerlang, gunakanlah orang kata jumlah perkataan secara maksimumnya. Selepas setiap isi penting atau setiap perenggan, kita kira jumlah perkataan. Dengan cara ini, kita dapat orang kata dapat skor lah. Dapat skor dengan sebetul-betulnya ya. Baik, tengok betul-betul pada bahagian yang seterusnya. Alright, setakat ini ada soalan tak nak tanya kepada saya? Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya pada saya? Tak ada. Alright, tak ada soalan, dia kata jelas. Jelas ya. Baik, kita teruskan dengan yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan pendahuluan. Okey, pendahuluan. Pendahuluan, apakah permintaannya? Mesti ada ayat tema. Okey, ayat tema, selepas itu ayat kelompok. Kelompok ni bermakna siapa? Yang ketiga, ayat isu ataupun masalah. Yang keempat ialah ayat huraian. Dan yang kelima ialah ayat apa? Ayat arahan kita. Okey, kemudian idea karangan. Perlu kita buat apa? Katakan kita ada idea, okey, ayat idea atau isi ni penting. Kemudian kita berikan ayat huraian dalam bentuk sebab. Sebab ini kita boleh masuk 1 hingga 3 ayat. Ini bergantung pada kemampuan kita menghuraikannya. Nanti cikgu terangkan ya. Yang seterusnya ada ayat contoh ataupun fakta ataupun realiti. Okey, berapa ayat? 1 hingga 2 ayat sudah mencukupi. Yang keempat ialah ayat huraian lagi tapi dia berbentuk kesan atau impak atau kepentingan. Okey, ataupun implikasi. Berapa ayat? 1 hingga 3 ayat berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita lemah, tak pandai, tulis 1 ayat cukup sekurang-kurangnya. Kalau kita hebat, ada banyak huraian, kita boleh tulis 2-3 ayat. Kemudian kita ada ayat penegasan. Okay, iaitu kita mengulangi idea. Berapa ayat? 1 ayat sahaja. Ayat isi juga begitu, iaitu memperkenalkan idea. Apabila kita memperkenalkan idea, kita hanya tulis 1 ayat sahaja. Jangan gunakan 2 ayat untuk memperkenalkan isi penting. Okey, kita gunakan 1 ayat sahaja
untuk memperkenalkan isi penting kita. Okey, baik, berkaitan dengan penutupan. Penutupan juga mesti ada 5 bahagian penting, iaitu bahagian berkaitan dengan ayat kesimpulan. Kemudian ayat berkaitan dengan ayat cadangan. Kita berikan 1 ayat cadangan, 1 ayat harapan, 1 ayat ungkapan dan 1 ayat apa? Ayat tema. Okey, ayat tema dan penegasan penegasan apa ni? Penegasan ataupun pendirian sendiri kita. Ini pendirian kita. Oleh sebab itu, kelima-lima perkara ini penting. Kalau pendahuluan cukuplah lebih kurang 5 ayat. Sudah baik sebenarnya. Sudah cukup. Kalau isi penting, tulislah lebih kurang 10 ayat. Iaitu 1 ayat di sini, 2 ayat atau 3 ayat di sini, kemudian 1 ayat di sini, kemudian 3 ayat di sini, kemudian 1 ayat di sini. Nampak? Di sini sudah ada sekurang-kurangnya 1 hingga 2 ayat. Okey, ini ayat contoh 1 hingga 2 ayat, betul? Bermakna kita ada isi, kita ada huraian, kita ada contoh, kita ada huraian kesan dan kita ada kesimpulan. Kita akan tulis 10 ayat. Kemudian pelajar akan tulis 1, 2, 3, 4, 5 dan pelajar akan tulis 5 ayat sahaja untuk bahagian kesimpulan. Dengan cara begini, barulah karangan pelajar akan menjadi matang. Matang dari segi keseimbangan pendahuluan dengan penutupan, keseimbangan dalam setiap isi penting dalam karangan kita. Okey ya? Pelajar-pelajar jangan risau, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Okey, mari kita lihat di sini soalan karangan kita. Hari ini kita akan lihat satu soalan karangan kita, kemudian pelajar-pelajar bolehlah membantu saya untuk membaca sebahagian daripadanya yang penting. Okey, kita lihat soalan karangan kita yang pertama. Pelajar, sebelum itu pelajar-pelajar harus tahu ada 4 domain yang akan diuji dalam peperiksaan, tetapi dalam keempat-empat domain tersebut bukanlah semua domain akan keluar. Okey, domain-domain yang akan keluar dalam peperiksaan ada 4. Okey ya, pelajar yang tahu domain-domain dalam peperiksaan ada 4. Okey, nak atau tidak mesti dikuasai oleh pelajar. Domain ada 4. Domain yang pertama, domain kedua, okey. Domain kedua, domain yang ketiga, okey, domain ketiga dan juga domain yang keempat. Domain pertama ialah domain peribadi. Okey, domain kedua ialah domain awam. Domain ketiga ialah domain pendidikan. Domain keempat ialah domain kerjaya. Okey, domain kerjaya. Domain kerjaya ini dikatakan sebagai satu format barulah ataupun satu perkara baru. Biasanya ini melibatkan diri sendiri. Okey, merupakan melibatkan diri sendiri ataupun pendapat sendiri, pendapat idea, pendapat sendiri. Okey, yang ini melibatkan pelbagai pihak. Okey, melibatkan pelbagai pihak. Okey, melibatkan pelbagai pihak. Yang ini melibatkan apa? Dia melibatkan kemahiran dan ilmu. Melibatkan pelbagai kemahiran dan ilmu. Okey, dan yang ini melibatkan profesion. Ini melibatkan profesion. Okey, melibatkan pelbagai profesion yang perlu kita tahu. Ini perkara penting yang perlu dipelajari oleh pelajar juga, mesti tahu. Dalam keempat-empat domain ini, pelajar mungkin juga diuji 2 domain awam, 2 domain peribadi. Atau 1 awam, 1 peribadi, 1 kerjaya, 1 pendidikan. Tak ada masalah. Boleh juga keluar 2 awam, 1 kerjaya, 1 kemahiran. Satu pendidikan, tak ada masalah. Okey? So, bermakna kombinasi mana-mana 2
boleh atau lebih domain boleh keluar. Okey, kombinasi mana-mana dua atau lebih domain boleh keluar dalam peperiksaan. Okey ya. Mari kita lihat pada bahan yang seterusnya. Alright, cikgu tak mau buang masa yang banyak. Cikgu terus masuk pada 70 markah diberikan. Kita ulang kaji sekali lagi. Dalam bahagian ini 4 soalan esei. Pilih 1 daripada 4 berdasarkan 4 domain, 70 markah dan melibatkan kemahiran menulis. Sebelum kita menulis iaitu 80%, kita juga melibatkan 20% amalan membaca ataupun kemahiran membaca. Jumlah perkataan antara 350 hingga 500 patah perkataan. Saya rasa pelajar-pelajar sudah faham akan bahagian ini kan? Alright, kalau sudah faham, kita akan teruskan dalam bahagian yang seterusnya. Alright, saya akan teruskan pada bahagian seterusnya. Kita akan lihat di sinilah bahan-bahannya. Okey, cikgu skip pada bahagian ini dulu. Kalau kita lihat buku teks tingkatan 4, okey, ada karangan tentang syarahan ya yang boleh jadikan sebagai panduan. Buku teks ialah bahan yang paling penting, rujukan paling penting untuk format karangan. Ini pada halaman 24 dan 25 ada karangan jenis pidato. Alright. Kemudian ada dialog. Okey, kemudian dan pelajar-pelajar, mari kita lihat satu contoh. Okey. Mari kita lihat satu contoh. Alright, kita lihat satu contoh. Mana soalan saya? Okey. Okey, domain peribadi. Mari kita lihat ya. Boleh siapa-siapa baca untuk saya? Boleh siapa-siapa baca untuk saya? Oh, cikgu. Ya, silakan. Berdasarkan pemerhatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah kerana sifat-sifat yang baik seperti belas ihsan, sopan santun, sabar, merendah diri, toleransi dan hormat menghormati belum menjadi cara hidup kita. Lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni ini dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Okey, so kita lihat di sini ya, ini daripada Tan Sri Panglima Lidam Tai. Dia kata bahawa kita perlu ada sifat-sifat yang baik. Belas kasihan, belas ihsan, sopan santun, sabar, merendah diri, toleransi, hormat menghormati. Sebelum menjadi cara hidup kita. Maka lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Sebagai respons terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan penting untuk menyemai nilai-nilai murni dalam masyarakat. So di sini kita sudah ada apa? Di sini kita sudah ada tema kita, kelompok kita, masalah kita. Okey. Ini belum berubah. Ini masalah kita. Nampak? Ataupun isu kita. Right? So di sini kita sudah ada isu. Di sini kita sudah ada tema. Di sini kita sudah ada kelompok. Dan kita perlu ada satu lagi isu di sinilah peranan. Okey. Peranan sudah ada. Sebagai kita punya arahan sudah ada. Yang tak ada apa? Ungkapan. Memanglah ungkapan menarik tak akan diberikan dalam arahan. Sebab kita kena fikirkan. Betul? Maka kita sudah tahu. Tema kita berkaitan dengan nilai-nilai murni. Kemudian isu kita, kelompok kita ialah masyarakat. Isu kita ialah belum merubah. Bermakna sikap ramai belum berubah. Dan belum menjadi gaya hidup. Nilai-nilai murni itu belum menjadi gaya hidup mereka. Kemudian kita harus menjelaskan peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Ini penting. Setiap individu. Boleh tak cadangkan kepada saya, siapakah individu yang harus memainkan peranan penting tersebut untuk memastikan masyarakat kita mempunyai nilai murni? Boleh siapa beritahu saya? Kalau pelajar tulis kita, out. Tak boleh. Jangan tulis kita. Sebab apa? Kita secara umum sahaja. Okey? Kerajaan out kerana kerajaan bukan individu. Okey? Kuan Hui Yin salah kalau tulis kerajaan. Okey, dia nak individu. Kalau kamu tulis sekolah, out juga tak boleh. Nampak? Inilah perangkap-perangkapnya.
Okey, harus tahu pihak dan individu berbeza. Kalau dikata peranan pelbagai pihak dengan peranan pelbagai individu, dia berbeza. Kena tahu ya, peranan pelbagai pihak dengan pelbagai individu tu berbeza. Kalau pelajar tidak mahu mengetahuinya, maka pelajar tak dapat sekolah dalam peperiksaan. Rugilah. Siapa-siapa yang tulis pihak kerajaan, pihak ibu, pihak sekolah, out. Kalau individu mestilah melibatkan individu perseorangan ataupun individu yang terlibat dalam bahan berkaitan. Okey? Sekarang kalau pihak, mestilah pihak berkaitan dengan kerajaan. Pihak juga berkaitan dengan pihak sekolah. Okey? Pihak berkaitan dengan pihak sekolah. Kemudian pihak siapa? Media, kena tahu pihak media massa. Okey, lepas tu pihak apa? Badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan ataupun NGO kata orang. Okey, kalau berkaitan dengan individu, mestilah berkaitan dengan ibu bapa, mestilah berkaitan dengan jiran tetangga, mestilah berkaitan dengan guru-guru, mestilah berkaitan dengan ketua kampung ataupun ketua masyarakat. Okey, ketua masyarakat. Alright, barulah kita kata ini sesuai dijadikan sebagai apa? Sebagai individu kan, ataupun berkaitan dengan pemimpin kata orang. Cukup pendekkan jadi pemimpin, barulah betul. Anak-anak, banyak pelajar pula yang buat silap. Okey, inilah kelemahan-kelemahan pelajar yang banyak membuat kesilapan. Okey, ada pelajar kata, saya, boleh tak saya? Apa peranan anda sebagai anak? Ini bermakna sebagai anak lah, okey, ataupun sebagai murid. Boleh terima. Sebagai saya dia kata. Sebagai saya tak boleh. Sebagai murid boleh. Mesti gunakan peranan ataupun kita kata dengan pihak yang berkaitan. Okey. Jom kita masuk pada bahagian pendahuluan kita. Kita dah tahu pendahuluan kita. Siapa boleh beritahu saya 5 ayat penting yang ada dalam pendahuluan? Ingat tak? Ayat apa? Ayat tema kita. Ayat tema kita berkaitan dengan apa? Dengan nilai murni. Okey, ayat pertama kita. Ayat tema. Kemudian ayat kelompok. Siapa terlibat? Masyarakat. Kemudian ayat isu kita belum menjadikan nilai murni sebagai cara hidup. Kemudian ada ayat apa lagi? Ayat ungkapan. Okey, ungkapan ini kalau soalan berkaitan peranan, kita kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Sebab dia ada ayat apa? Dia ada ayat arahannya berkaitan dengan peranan pelbagai individu. Peranan pelbagai individu. Peranan pelbagai individu. Okey, individu. Nampak tak? Itu cara kita tulis karangan kita anak-anak. Okey, jangan tulis sesuka hati. Tulislah betul-betul. Alright. Sekarang mari kita lihat berkaitan dengan karangan kita. Ayat pertama berkaitan dengan ayat apa? Nilai murni kan? Okey. Nilai murni. Okey, nilai murni memainkan peranan yang sangat penting. Okey, sangat penting kepada seluruh anggota masyarakat. Okey, seluruh anggota masyarakat, di Malaysia. Kerana budi bahasa budaya kita. Kita terangkan satu ayat. Cukup ayat tema ini. Okey, kemudian kita ada ayat apa? Inilah ayat tema. Kemudian kita ada ayat kelompok. Okey, walau bagaimanapun, okey, masyarakat di negara ini dikatakan tidak
dikatakan tidak memandang berat terhadap amalan nilai-nilai murni. Okey, terhadap amalan nilai-nilai murni. Sebab apa? Ayat pertama ialah ayat positif, kemudian ayat kedua ayat negatif. Maka kita gunakan walau bagaimanapun. Inilah ayat kelompok. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana, dia kata hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat kita belum menjadikan nilai-nilai murni seperti budi bahasa ataupun nilai apa tadi? Nilai seperti toleransi. Guna balik dalam bahan toleransi, baik hati dan apa lagi yang ada dalam soalan kita. Okey. Pelajar-pelajar yang baru masuk sila mute jangan ganggu ya. Alright, kita boleh masuk baik hati dan apa? Belum menjadikan nilai-nilai murni seperti toleransi, baik hati dan kerjasama sebagai cara hidup. Okey. Namun begitu, kemudian kita masuk pada negatif, daripada negatif kepada positif pula. Namun begitu, saya yakin bahawa di mana ada kemahuan, di situ, okey, di situ ada jalannya. Jika kita mahu membentuk rakyat ataupun membentuk masyarakat, gunakan masyarakat, jangan guna rakyat. Membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai murni. Mengamalkan nilai murni. Okey. Inilah ayat apa ni? Inilah ayat ungkapan. Yang ini pula ialah ayat isu. Okey, ayat isu. Okey, kita ada ayat kelompok, kita ada ungkapan, kita ada isu, kita ada ayat tema. Kemudian kita ada ayat arahan pula. Okey. Kita masuk di sini ya. Terus masuk setiap individu harus memainkan peranan mereka untuk memastikan masyarakat kita ataupun masyarakat di Malaysia mengamalkan nilai-nilai murni. Okey? Ini merupakan pendahuluan yang boleh kita tulis. Nampak? Simple saja pendahuluan kita. Iaitu ada bahagian berkaitan dengan apa? Tema kita iaitu nilai murni. Kemudian kita ada masyarakat sebagai kita punya masyarakat di negara ini sebagai kita punya kelompok. Kemudian kita ada berkaitan dengan belum menjadikan nilai murni sebagai cara hidup. Okey, masyarakat kita belum menjadikan nilai-nilai murni seperti bla 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 sebagai cara hidup. Masukkan, kaitkan dengan bahan rangsangan tersebut. Kemudian kita masukkan ungkapan kita, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Kemudian seterusnya ialah peranan pelbagai individu. Bermakna setiap individu harus memainkan peranan untuk apa? Memastikan, ada TI ya. Memastikan, memastikan. Okey. Memastikan masyarakat Malaysia mengamalkan nilai murni. Semua ini kita jadikan sebagai pendahuluan kita yang baik. Okey? Alright. Ayat huraian, ayat isu. Okey? Ada yang kata ayat huraian, cikgu. Kalau ayat awal terlalu panjang, tak perlu ada huraian lagi. Kalau isu tu tak perlu dihuraikan lagi. Kalau nak huraikan lagi, nak tambah satu lagi ayat selepas ayat isu, boleh. Maka pelbagai masalah sosial berlaku kan, kita huraikan sebagai kesannya. Tak ada masalah. Okey ya. Ini cadangan saja untuk bahagian pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan ada soalan nak bertanya kepada saya. Untuk pendahuluan ada soalan nak bertanya. Kalau tak ada, kita teruskan dengan apa? Dengan isi penting kita pula. Okey, dengan isi penting pula. Baik, isi kita. Mari kita lihat. Isi penting kita individu kan. Individu pertama siapa? Ibu bapa lah. Kita tulis ya. Ibu bapa. Kita tulis baik-baik ya.
ibu bapa memainkan peranan yang paling penting untuk memastikan anak-anak, mengamalkan nilai murni sebagai cara hidup atau nilai murni dalam cara hidup mereka. Nampak? Inilah ayat idea. Ini ayat pertama kita. Ayat idea. Kemudian ini kita tulis nombor 1 ayat idea kita. Okey, nombor 1. Ayat kedua kita berikan huraian. Kenapa begitu? Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa lah. Okey, orang yang pertama mencorakkan kehidupan anak-anak sejak lahir. Ini ayat kedua. Sebab kita berikan sebab dia. Sebab mesti ada kerana kan? Kerana ibu bapa lah orang yang pertama mencorakkan kehidupan anak sejak lahir. Yang kedua, ayat ketiga, segala perbuatan ibu bapa menjadi ikutan anak-anak. Ikutan anak-anak kerana apa? Bapa borek anak rintik. Nampak tak? Inilah ayat ketiga kita. Tapi ini ayat kedua untuk huraian ya. Ayat ketiga huraian ini ialah oleh sebab itu segala perbuatan anak, segala perbuatan dan sikap anak datang juga daripada perbuatan dan amalan ibu bapa. Kita beritahu. Kita mesti beritahu begini. Baru kita masuk ayat contoh. Sebagai contohnya, ibu bapa yang baik hati dan selalu memberikan derma akan diikuti oleh anak-anak. Sebaliknya, ibu bapa yang mementingkan diri, ini ayat yang contoh ke-6, ayat ke-6 tapi contoh kedua. Ayat ke-6 contoh kedua. Sebaliknya, ibu bapa yang mementingkan diri juga sedikit sebanyak dipelajari oleh anak-anak sehingga mereka menjadi apa? Bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Nampak? Baru masuk ayat ke-7. Ayat ke-7 kita ialah huraian kesan. Kita ada dua contoh. Satu contoh positif, satu contoh negatif. Betul? Oleh hal yang demikian, anak-anak akan mengamalkan nilai murni yang baik, mengamalkan nilai murni setelah dididik oleh ibu bapa. Ini ayat yang ke-7 kita, iaitu kesan yang pertama. Kesan kedua, anak-anak tersebut akan mudah memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Barulah kita masuk. Ini ayat yang ke-8. Nampak? Ini ayat yang ke-8 kita. Ayat ke-9 saya masuk satu lagi kesannya. Apabila memasuki kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Sebab kelompok kita masyarakat kan, mereka juga akan mengamalkan nilai murni tersebut. Nampak tak? Dia slowly daripada keluarga dia masuk masyarakat. Baru kita bagi tahu. Oleh sebab itu kita ulang balik idea kita sebagai kesimpulannya, kesimpulan idea ataupun penegasan idea kita. Oleh sebab itu ibu bapa haruslah
memainkan peranan mereka agar anak-anak menjadi masyarakat yang mengamalkan nilai murni dalam kehidupan. Nampak? Jika pelajar mampu tulis karangan seperti ini, sejuklah hati guru-guru yang membacanya. Okey, sejuklah hati guru-guru yang membacanya. Okey, ini yang ingin cikgu sampaikan, iaitu kita ada ayat apa? Kita ada ayat tema. Ayat idea. Kemudian kita ada ayat huraian pertama, huraian kedua, huraian ketiga. Kemudian kita ada ayat contoh pertama, contoh kedua. Kemudian kita ada ayat kesan pertama, kesan kedua, kesan ketiga. Baru kita masuk ayat apa? Ayat berkaitan dengan penegasan. Okey? Ini dia terhilang di sini ya, mengamalkan nilai murni ya. Dia dah hilang, mengamalkan nilai murni, dihilang pula tiba-tiba. Alright, cikgu akan masukkan bahan ini kepada Cikgu Ruhil. Cikgu bolehlah orang kata screenshot dan hantar kepada murid nanti. Saya harap pelajar-pelajar faham dengan teknik mudah yang saya perkenalkan, iaitu kita memperkenalkan idea, 3 sebab, 1 atau 2 contoh, 3 kesan dan juga satu ayat penegasan. Faham tak murid-murid setakat ini? Okey, murid-murid setakat ini okey, boleh faham? Boleh ikut? Alright, terima kasih saya ucapkan. Tak perlu gunakan kata-kata bombastik, tak perlu gunakan terlalu banyak ungkapan, gunakan satu perenggan, satu peribahasa pun sudah mencukupi. Banyak dah tu sebenarnya. Sekarang kita masuk pada bahagian apa? Pada bahagian kesimpulan kita. Masih ingat ayat-ayat penting dalam kesimpulan? Kesimpulannya, okey, ayat pertama. Kesimpulannya, semua individu, nampak? Saya kaitkan dengan isi penting ya. Semua individu yang saya nyatakan di atas perlulah memainkan peranan mereka agar masyarakat yang mengamalkan nilai murni dapat dibentuk. Dapat dibentuk ya. Baru kita berikan cadangan. Oleh sebab itu, pelbagai kempen dan usaha perlulah dijalankan serentak agar individu di Malaysia dapat dirangsang untuk memainkan peranan mereka. Kita perlu ada kempen dan pelbagai usaha supaya individu di atas boleh memainkan peranan mereka. Kita masukkan ayat harapan kita. Dengan usaha yang berpanjangan ini, masyarakat yang mengamalkan nilai murni dan berjati diri teguh dapat dibentuk untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Ini ayat harapan lah. Ayat keempat, ayat ungkapan lah. Saya yakin bahawa masyarakat mestilah dibentuk sejak muda lagi untuk mengamalkan nilai murni. Tetap ulang sekali ya. Setiap ayat kita kalau boleh ada perkataan nilai-nilai murni. Sebab itu tema. Tema tu mesti ada dalam setiap perenggan. Okey? Untuk mengamalkan nilai-nilai murni kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Nampak tak? Ini ayat keempat. Ayat kelima ialah kesimpulan. Sekiranya setiap individu, nampak? Sekiranya setiap individu telah memainkan peranan masing-masing. Memainkan peranan masing-masing, masyarakat
yang mengamalkan nilai murni pasti dapat dibentuk, okey, untuk membuktikan bahawa penduduk di Malaysia bukan sahaja ada budi bahasa tetapi juga ada nilai murninya. Nampak tak? Sudah cukuplah kita membina ayat kesimpulan ini dengan ayat tema, ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan, ayat ungkapan dan juga ayat penegasan tema. Okey. Kalau di sini ayat-ayat kesimpulan iaitu semua individu kemudian memainkan peranan mereka. Ayat kedua mesti ada perkataan perlulah, haruslah, apa yang perlu dijalankan, apa yang harus dijalankan. Nampak? Untuk memastikan mereka memainkan peranan. Ayat ketiga ialah kesan. Masyarakat yang mengamalkan nilai murni dapat dibentuk, berjati diri dapat dibentuk untuk meningkatkan kualiti hidup. Ada tiga harapannya. Barulah ayat ungkapan. Lepas itu dibentuk sejak muda, sejak kecil atau sejak muda boleh. Kemudian barulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kemudian baru kita masuk ayat kesimpulan kita. Ada siapa? Individu. Ada masyarakat. Kemudian apa yang perlu dibentuk? Nilai-nilai murni perlu diamalkan. Kemudian baru melibatkan ada budi bahasa dan juga ada nilainya. Ini merupakan ayat kesimpulan kita yang cemerlang kerana semua kriteria penting ada. Okey, semua kriteria penting juga ada dan pelajar-pelajar akan mendapat ilmu penulisan dan kepuasan menulis tu serta kepuasan kita menulis itu akan memberikan impak yang begitu positif kepada guru-guru yang akan menanda karangan kita. Setuju tak anak-anak kita? Saya berharap agar perkongsian ilmu saya kepada murid-murid pada hari ini dapat meningkatkan minat dalam bidang penulisan dengan menulis secara lebih terarah. Terarah bermakna you have a guidance, kata orang ya, ataupun kita lebih ada satu disiplin dalam penulisan dan disiplin ini akan membawa kita ke gerabak menuju kejayaan. Okey, saya juga mahu pelajar-pelajar banyak membuat latihan, membeli buku-buku latihan di pasaran yang baik untuk kepentingan kalian. Okey, kalau kamu ingin mendapatkan buku saya juga boleh. Nanti saya akan kongsikan iklan saya kepada guru. Guru-guru boleh dapatkan iklan itu dan dikongsikan kepada pelajar. Pelajar boleh membuat banyak latihan ya, dan setiap latihan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan buku teks. Ada pelajar tanya saya, cikgu boleh tak berikan saya individu lain? Individu pertama cikgu dah berikan iaitu ibu bapa. Individu lain cikgu dah bincangkan sebelum ini iaitu kepada pemimpin negara kita. Individu kedua ialah pemimpin. Individu ketiga ialah murid-murid contohnya. Individu keempat ialah guru-guru contohnya. Individu kelima, keempat kita boleh masukkan sebagai banyak lagi individu seperti jiran, tetangga contohnya. Ini semua merupakan individu-individu yang sesuai yang harus diamalkan oleh pelajar. Okey? Baik, ada soalan lagi? Alright, saya berharap agar guru-guru berpuas hati dengan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada kelemahan, ampuni saya, maafi saya. Saya juga berkongsi ilmu sahaja. Kalau ada kesilapan, bolehlah orang kata saya murnikan lagi ya. Saya harap pelajar-pelajar juga berpuas hati. Kalau puas hati, berikan tanda good dalam skrin ini supaya anda puas hati dengan nilai ataupun dengan nilai ilmu yang saya kongsikan. Saya tak mahu pelajar gunakan bahasa yang bombastik, okey? Dan saya harap pelajar akan terus berjaya kerana
terus berusaha untuk mengajak lebih ramai kawan masuk pada hari Rabu ini, kerana pada hari Rabu ini kita akan masuk kertas 2 pula ya. Saya terima kasih kepada Cikgu Nick atas komen Cikgu, juga Cikgu Rohil, alright. Dan kita jumpa lagi pada hari Rabu ini. Bye-bye semua. Terima kasih Cikgu, terima kasih atas undangan ini. Okey, terima kasih kepada Dr. Tan. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat bermakna untuk guru dan juga para murid semualah pada hari ini untuk kertas 1. Okey, insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar, murid-murid jangan lupa tahu untuk isi borang kehadiran. Okey. Dan selepas bengkel ini murid-murid boleh terus masuk ataupun join kelas masing-masing lah, subjek lain lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Tan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Okey, terima kasih.